رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الذي قال لأنك حينئذ لا تصلح لمقام العبودية الذي هو القيام بالله لله. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لأنك kerana bahwasanya engkau hinaidin pada ketika itu, yaitu pada ketika masih tinggal di dalam hati engkau yang lain daripada kami. Qala la tasluhu limaqamil ubudiyyati, ketika mana dalam hati kita masih ada sakibaki ataupun masih tinggal dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak layaklah kita untuk hadir ke hadrat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La tasluhu li maqamil ubudiyyah. Maknanya kalau masih ada kasih kepada selain Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak layaklah untuk mendapat kasih Allah. Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dia ghuyur. Apa dia makna ghuyur? Ghuyur maknanya maha cemburu. Allah Ta'ala di antara sifat dia ialah ghuyur, iaitu dia maha cemburu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau manusia ni cemburu, Tuhan lagi cemburu.
Contoh satu orang isteri. Seorang isteri, dia tak mau suami dia kasih kepada hal lain daripada dia. Dia nak kasih kat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dia lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala tak maulah hati kita ada kasih kepada selain dia. Ada sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau ada kasih kepada selain dia, kena kait dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dia kasih kepada isteri dia. Pasal isteri dia membantu dia dalam perjuangan dia. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun kasih pada Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha, sebab Sayyidina Khadijah tolong perjuangan Nabi dan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Maknanya apa pun segala boleh kasih, tapi mesti kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa saja, orang ke, benda ke, mesti kait kerana Allah. Pasal apa kasih? Baik. Jadi kalau dalam hati kita masih ada kasih kepada selain daripada Allah, ketika itu tidak layaklah kita untuk hadir ke hadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu tak layaklah kita untuk dikasihi oleh Allah. Pasal Allah tu maha suci. Takkan dia nak cinta kot seseorang yang dalam hatinya ada cinta kepada selain dia. Kalau dalam hati kita masih ada cinta selain dia, berarti hati kita masih belum bersih. Allahumma salli ala sayyidina. Hati kita masih belum bersih, hati kita masih belum suci. Tak layak untuk Tuhan yang maha suci. Maknanya selain daripada Allah semua kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada Allah semua kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati yang bersih, hati yang tidak ada makhluk. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk tu diri kita sendiri. Kita kasih kat diri kita sendiri. Boleh tak? Tak boleh. Pun tak boleh. Maknanya dalam hidup tidak ada satu kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepentingan diri tak ada dah. Yang ada hanya kepentingan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bertembung di antara kepentingan diri dan kepentingan Allah, jadi kita tak akan utamakan kepentingan diri kita. Kita lebih utamakan kepentingan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala li annaka hina idzin la tasluhu li maqamil ubudiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika dalam hati engkau masih ada saki baki dunia, ketika itu tak layaklah engkau untuk berada di maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah ialah maqam kehambaan, iaitu maqam rasa diri hamba Allah, bukan maqam tahu diri hamba Allah. Maqam rasa diri hamba Allah. Jadi rasa diri hamba Allah tu kurniaan Allah. Kita tak akan mampu untuk merasakan diri kita hamba Allah kalau Tuhan tak bagi kita rasa diri kita hamba Allah. Maknanya kita nak rasa diri hamba Allah, kena buang selain Allah daripada hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak kena buang daripada diri kita selain Allah dalam hati kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh tidur malam. Tidur ni dia kena niat nak bangkit, bukan niat tidur tak mau bangkit. Jadi tidur nak bangkit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang tidur nak bangkit mengabdi diri kepada Allah. Bila tidur kita niat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi nak bangkit, nak semayang, nak berzikrullah, nak baca Al-Quran, nak berkhidmat pada Allah. Kena niat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia angkat seseorang itu menjadi hamba dia pada waktu macam tu. Jadi kalau kita tak berdiri waktu tu, ini kita tak berdiri pada waktu penganugerahan, Allahumma salli ala sayyidina, Tuhan nak angkat martabat hamba dia waktu tu, waktu qiyamul lail tu, sebelum subuh tu, waktu sahur tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para ahlillah berebut-rebut bangun waktu tu. Satu alam dan dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua serentak bangun saat itu. Jadi kalau kita bangun waktu macam tu, berdiri kita bangun sebaris dengan mereka, walaupun kita tak semacam mereka. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, harap-harap terselitlah hamba yang berdosa ni di celah-celah mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu tu mereka menangis, mereka merintih, mereka mengalirkan air mata. Jadi dengan barakah satu alam yang berdiri depan Tuhan tu, kita hak dosa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah pilih semua. Allah yang gerak kita. Dia bagi semangat kat kita, dia bagi motivasi kat kita, dia pilih kita duduk celah-celah hak ramai-ramai hamba-hamba dia tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Maqam ubudiyah ialah maqam kehambaan, berasa diri hamba. Apa ciri-ciri yang paling besar maqam ubudiyah? Merasa diri berdosa. Tu maqam kehambaan sallallahu alaihi wasallam. Maqam diri berdosa, merasa diri berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau bercakap, dia kata ana dosa banyak. Kita kata dosa apa dia? Dia bukan kira banyak ataupun tidak, tapi rasa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa berdosa tu, itulah maqam ubudiyah. Bila orang ni dia rasa berdosa, sekalipun dia tak ada dosa apa pun, tapi dia minta ampun sebab dia rasa dia berdosa. Dosa ni tak mana. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak berdosa dengan dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, tapi cukup dosa kita cuai dalam menjadikan diri kita sebagai hamba dia. Kita taksir, kita cuai. Contohnya, kita cuai ingat kat dia. Sepatutnya kita sebut, dia tak berhenti, tapi kita ada masa kita tak sebut dia pun. Allah Subhanahu. Dia bagi nikmat kat kita banyak, tak terhingga punya banyak nikmat dia bagi, tapi kadang-kadang kita tercuai mengucapkan syukur pada dia. Allah Subhanahu. Hak tu yang kita nak minta ampun. Patut setiap masa kita kata astaghfirullahalazim, dosa kita banyak. Tapi kadang-kadang walaupun zahir kita berdosa banyak, tapi macam kita hidup tak berdosa pun. Tu kita nak rasa salah Sayyidina Muhammad. Kita sembahyang, adakah sembahyang kita khusyuk? Rasa-rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang kita boleh kata semua tak khusyuk.
Hak tu kita nak minta ampun. Cuai menunaikan hak kita sebagai hamba dia. Salah sedang. Macam seorang isteri yang berkhidmat kat suami ni habis. Salah Sayyidina Muhammad. Habis seluruh tenaga, masa untuk suami dia. Tapi pada saat nak mati, dia kata, abang minta maaf, kok saya banyak salah dengan abang. Suami dia kata, salah apa? Khidmat cukup bagus, macam mak kita kepada ayah kita. Tapi tetap dia kata minta maaf abang, kok salah dia. Itulah hamba pada Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Kena rasa diri kita berdosa. Taib. Allahumma salli ala sayyidina. Satu. Yang kedua, berasa diri diawasi Allah. Berasa diri diawasi Tuhan. Kita teruk buat jahat tu, tak berasa Tuhan tengok kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Tuhan tu maha melihat. Tak pernah satu saat pun Allah tak tengok kita. Tapi boleh buat dosa, Tuhan duk tengok kita. Teruk kita. Teruk. Tu macam mana? Jadi tahap kehambaan ni rasa diri diawasi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni. Ibarat satu orang yang berkasih merasa diri dikasihi. Kan lagu Yukis tu kan, bila rasa diri disayangi. Lagu tu lagu sufi tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila rasa diri disayangi, langkah semakin berani. Itulah bercinta. Bercinta ni bukan sakat kita kasih kat dia, kita rasa dia kasih kat kita juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berasa diri diawasi itu maknanya apa? Berasa diri dikasihi Tuhan. Macam mana boleh kita rasa kita dikasihi Tuhan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu kita rasa Tuhan bagi macam-macam kat kita nikmat-nikmat Tuhan. Salah sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita bukan nak kata pun astaghfirullahaladzim, tapi keluar astaghfirullahaladzim. Makna apa? Dia sedang ingat kat kita. Tu kita kata astaghfirullahaladzim. Salah sayyidina macam Rasulullah juga. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang keluar pada mulut kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Nabi sedang ingat kat kita. Tu kita ingat kat dia. Pernah tak kita lalui dalam hidup ni telinga berdesing sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Tu makna apa? Allah sedang ingat kat kita. Makna apa? Allah sebut nama kita di kalangan khalayak yang lebih baik daripada khalayak dunia ni. Makna apa? Maknanya masalah sini Allah sebut nama kita di kalangan para malaikat. Pasal apa? Sebab tu hanya Allah yang Maha tahu. Dalam hati kita ni ada sesuatu yang orang tak tahu, yang hanya tak Allah ya. Perasaan kita tu, contoh kita nak tolong orang, nak khidmat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi niat yang bersih, hati yang bersih tu masalah sayyidina Muhammad dihargai Tuhan. Akhirnya Tuhan kata, tu hamba aku di dunia tu, Allah banggakan dia di hadapan malaikat, di depan malaikat semua. Soalan tak mau jadi macam tu. Sebab tu hidup tak boleh bohong Tuhan, tak boleh tipu Tuhan. Kalau kita betul dengan dia, betul lah. Nak kata betul tak betul, akhir hidup esok mati macam mana? Tengok orang tu mati, insya-Allah. Sebab pengiktirafan ialah pada akhir umur. Syahadah dia panggil, sijil, persijilan. Allah akan bagi sijil macam kita ikut program kan. Kita ikut program motivasi ke apa lah, orang bagi sijil. Ni kita ni di dunia ni Tuhan nak bagi sijil apa kat kita agak-agak? Akhir hidup besok dapat sijil ke tak? Tak tahu. Kalau ikut program betul, diberi persijilan. Sijil ikut program. Kita ni daripada kita balik hari tu umur 15,
umur 9 tahun, umur 10 tahun, sampai lah ni dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Tuhan aku dah kita hamba dia. Kalau Allah mengaku kita hamba dia, akhir hayat kita akan mati syahid. 3 alamat: peluh, keluar air mata, ataupun senyum. Ada dekat benda tu buat kita pada akhir hayat esok. Sebab tu kita kena perhati hidup ni betul tak dengan Tuhan. Betul dengan Tuhan ni, betul sebetul-betulnya, telus dan tulus, tak kelentong siapa-siapa. Dengan orang tak berani main-main, serius, tak berani bohong, tak berani tipu, tak berani ambil kesempatan. Sebab kita yakin bahawa Allah nilai semua yang kita buat. Kalau kita buat betul, lillahi ta'ala, eloklah kita. Kalau nak khidmat sungguh-sungguh. Jangan buat tak buat. Kalau nak beribadah, sungguh-sungguh istiqamah. Tak ada kepentingan. Orang tengok pun kita buat, orang tak tengok pun kita buat, orang suka pun kita buat, orang tak suka pun kita buat, orang tahu pun kita buat, orang tak tahu pun kita buat. Lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jadilah orang yang sentiasa berkhidmat kat Tuhan sepanjang masa. Sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa jadi hamba dia. Jadi bila jadi hamba Tuhan ni, dia kasih kat Tuhan. Kasih apa tandanya? Sanggup berjuang kerana Tuhan, sanggup berkorban kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi layakkan diri untuk berada di hadrat Allah, tapi selepas kita diperaku Tuhan kita hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tadi sebelum subuh, selepas subuh kita ngaji sikit. Lepas bayang subuh 6.30 kita mengaji awal sikit. Saya nak terbang pergi Kuala Lumpur, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebelum subuh, gurub infak Masjid Darsa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Khususnya hamba Allah Bukit Minyak Penang, Lina Azina Ibrahim Langkawi, Wana Marikan HK Marikan, Sanwi Tunas Penang, Azina Abu Bakar, arwah ayah bonda Bahrudin Cik Tung dan keluarga, Pedas Negeri Sembilan, Hajah Suraya dan keluarga, Kuching Sarawak, Marjan Abdul Rahman, Diamond City Semenyih, hamba Allah Perlis, Allah Yarham Muhammad Azmi dan keluarga Selayang, Rozita dan keluarga Taman Masuri, Gurub adik-beradik dan arwah keluarga Mihan, Allah Yarham Muhammad Azmil Abdul Hamid dan keluarga Selayang, Laila keluarga Slim River. Sesuai hamba Allah sempena kelahiran anak iaitu Wan Nur Jannah Khanam bin Wan Sulaiman Kuala Nerang Kedah. Moga-moga Allah panjangkan umur dalam taat, insya-Allah. Khususnya Nur Hayati Masaat Kota Damansara, mudah-mudahan Allah kabul semua hajat mereka dan hajat kita semua. Allah jadikan malam ni malam yang penuh dengan rahmat dan kita semua mendapat berkat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dalam taat dan kita semua mendapat keridaan dia sehinggalah ke hujung usia kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri